Saya Amalina. Hari ini kita akan memulakan slot segmen pertama Helwa bersama WAP TV yang kita namakan Dialog Wanita. Pada pagi kita ada dua ahli panel jemputan yang sangat kita kata aktif lah di Helwa sekarang. So untuk slot pertama kita akan bersama dua ahli panel ni, iaitu panel yang pertama Saudari Fatin Nur Majidina Nordin, Ketua Helwa ABIM Pusat, dan panel yang kedua Saudari Puan Siti Nur Sakinah binti Ahmad Budiman, Esko Tugas-Tugas Khas Pembangunan Keluarga ABIM Pusat, betul ya? Okey. Betul. So sebelum kita berbicara dengan panel kita, kedua-dua panel kita pada pagi ini, saya ingin terangkan sedikitlah apa dia dialog Helwa yang akan kita laksanakan, insya-Allah. Kita akan buat untuk minggu-minggu akan datang, insya-Allah kita akan bersiaran pada setiap Rabu jam 10 pagi. So kita harap semua yang nak mendengar tentang Helwa dan pandangan-pandangan daripada aktivis Helwa dapat menunggu di depan WAP TV pada jam tepat 10 pagi setiap hari Rabu. Okey. So sepanjang dialog Helwa ni kita akan menjemput ramai lah. Kita ada Ketua Helwa Negeri, kita ada Esko Helwa, kita ada aktivis-aktivis Helwa yang berada di lapangan untuk berkongsi pelbagai isu dan juga pelbagai program Helwa untuk kita dekatkan lagi Helwa ni dengan masyarakat. Okey. Dan kita nak fokuskan kita punya program dialog Helwa ni, pertama kita nak berbicara tentang isu-isu wanita Muslim. Dan kedua, kita nak kaitkan isu-isu ini dengan kehidupan lestari. So kita nak bawa bahawa Islam ni rahmatan lil alamin. Maksudnya dia bukan untuk orang Islam je, tapi Islam ni juga dia menjaga keseluruhan manusia dan juga alam. Okey, saya tak boleh nak panjang sebab slot kita sangat pendek sebenarnya. So saya akan mulakan dengan persoalan kepada panel kita, panel istimewa kita yang pertama pada hari ini, iaitu Saudari Fatin Nur Majidina. Oh, saya berdebar-debar. Berdebar-debar ni first time ni. Okey. So Saudari Fatin Nur Majidina adalah Ketua Helwa yang ke-12. So kita nak Saudari Fatin untuk menerangkan kepada orang di luar sana latar belakang Helwa dan untuk tenor sebab Kak Fatin baru dinaikkan sebagai Ketua Helwa. So apa dia core business Helwa untuk kali ini dan apa kita nak fokus Helwa dalam tahun ini dan mungkin tahun akan datang. Okey, silakan. Terima kasih kepada Saudari Amalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Pertamanya saya rasa kita memanjatkan syukur lah sebab untuk pertama kalinya Helwa bersiaran di WAP TV dan bersama-sama dengan semualah dan bersempena juga dengan hari mulia itu bulan Ramadan ni, kita mengimarahkan lagi dengan berbincang, berdiskusi, bertukar fikiran lah tentang isu-isu wanita, keluarga, kanak-kanak dan alam sekitar lah. Okey, terima kasih kepada Amalina dan semua. Bila kita cerita tentang Helwa, mungkin nama Helwa ni dah biasalah. Saya rasa ramai orang akan jumpa nama Helwa di mana-mana lah. Sebelum ni ada kawan-kawan saya bila nama Helwa dia bagi WhatsApp, nama Helwa di masjid sekian, nama Helwa di tudung, ada tudung Helwa juga. Tapi siapakah Helwa yang kita maksudkan di sini? Helwa adalah singkatan kepada Hal Ehwal Wanita ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, yang merupakan satu NGO yang berdaftar di ABIM sejak 1971. So tahun ni kita dah 49 tahun lah. Siapakah Helwa ni? Maksudnya bila kita kata ABIM, semua wanita-wanita ahli wanita dalam ABIM adalah ahli Helwa. So maksudnya Helwa ni adalah sayap kepada NGO ABIM lah. Dan kita ni bukan hanya di Kuala Lumpur, kita ada di semua negeri. Kita ada daripada Perlis hingga ke Johor, ke Sabah dan juga Sarawak. So maksudnya semua ahli ABIM yang wanita adalah ahli Helwa. Hal Ehwal Wanita ABIM dan
apakah yang Helwa buat? Dan ini adalah saya sukalah untuk melihat kembali dan untuk makluman Helwa bersama dengan rangkaian kita lah Hewi dan juga Salwa telah menerbitkan satu buku perjuangan ketua-ketua Helwa. Seperti yang Amalina sebut sebelum ni, saya adalah ketua Helwa yang ke-12 yang baru saja dilantik pada muktamar yang lepas, Oktober 2019. So saya bila saya mula mendapat ni, saya cuba untuk melihat semula apa sebenarnya perjuangan Helwa daripada dulu hingga sekarang dan saya fikir bila kita sebut Helwa, dia sangat terkait dengan misi dan visi ABIM sendiri. Dan saya ingat kita sangat terkenal, kita sangat dekatlah dengan tagline Islam Way of Life. Bagaimana kita nak menjadikan Islam tu adalah way of life, cara kita hidup, bukan hanya kita solat, kita puasa, tapi dia juga adalah macam mana kita bercakap dengan orang lain, macam mana kita berinteraksi dan sebagainya, dan itu juga terbangkum dalam ajaran Islam. So boleh saya simpulkan daripada awal sehingga akhir kita ada 3 peranan utama. Bukan peranan utama. Yang pertama sekali, Helwa ni dia bersama-sama membantu untuk semua wanita, bukan sahaja ahli dan juga seluruh masyarakat untuk memahami tugas dan peranan wanita dari perspektif Islam. So maksudnya sekarang ni kita ada banyak isu kan, wanita perlu begini, wanita perlu begitu, tapi apa yang Helwa cuba lakukan, kita cuba memahami tugas dan peranan sebenar wanita dari perspektif Islam. Kita merujuk semula Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab ini kita punya rujukan utama kan. Memahami tugas ni, kita tengok balik sebenarnya apa yang wanita boleh buat, apa yang wanita tak boleh buat. Dan kalau ikutkan, saya ingatlah bila ada satu sesi tu, ada kawan saya bertanya kepada seorang scholar bernama Dr. Jasir Auda. Dia tanya, okey, apa yang wanita Islam ni boleh buat dan tak boleh buat? Tapi jawapan Dr. Jasir sangat menarik. Dia kata wanita boleh lakukan apa sahaja di langit dan di bumi. Saya rasa macam maksudnya kita boleh buat apa yang kita boleh buat, apa yang kita nak, tetapi dia ada syarat lah. Kita sentiasa ada satu garis. Maksudnya tidak melampaui batas syariat lah, hukum-hukum. Kena menutup aurat, menjaga ikhtilat dan lain-lain yang berkaitan. So yang pertama sekali, secara keseluruhannya kita memahami tugas dan peranan wanita. Dan kedua adalah bila kita dah faham, kita nak amalkan. Nak amalkan ni pun memerlukan kebersamaan lah. Kadang-kadang nak amal ni susah, tapi macam mana kita nak buat adalah kita perlukan sokongan, kita perlukan lebih ramai orang untuk bersama-sama. Dan ini kita mengamalkan Islam sebagai cara hidup. Bila kita dah tahu macam mana kita nak amalkan. Dan saya suka untuk bagi contoh bagaimana ketua Helwa yang pertama iaitu Ustazah Habibah. Pada awal 1970-an, keadaan waktu tu Islam tidaklah begitu difahami dengan jelas mungkin. Kita lebih tahu dia ibadah dan sebagainya. Itu yang mendatangkan satu slogan Islam Way of Life. Macam mana kita nak memastikan Islam tu way of life. Dan yang terkait rapat dengan wanita adalah pemakaian tudung. Dan bagaimana Helwa ABIM bersama-sama, sekumpulan Helwa ABIM lah untuk memahami apa itu, kenapa kena pakai tudung, betul ke tudung ni wajib, dan kemudian menyebarkan. Dan saya ingat cerita-cerita yang daripada sini menunjukkan macam mana struggle mereka untuk memakai tudung di peringkat awam lah. Maksudnya waktu tu ustazah-ustazah pun mungkin hanya memakai tudung yang ringkas lah, tapi bagaimana menutup aurat secara sempurna. Ini banyak dilakukan, diamalkan oleh Helwa-Helwa ABIM dan difahami kemudian oleh semua masyarakat. So ini adalah antara tugas yang penting lah, yang menjadi contoh pada kita lah, memahami tugas dan peranan. Mungkin kita fikir sudah pernah tahu, tapi kadang-kadang ada benda yang kita tahu sedikit, tapi banyak lagi yang mungkin kita tak tahu secara lebih mendalam. Itu yang dua. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga ni saya fikir penting juga, tapi mungkin ramai yang terlepas pandang, itu mengambil bahagian dalam dakwah dan tarbiyah. Apa itu dakwah tarbiyah? Pada saya tarbiyah tu adalah peningkatan diri kita sendiri. Maksudnya dari sudut skill kita, ilmu kita, sebab kita selalu ingat ungkapan wanita ni adalah
sekolah pertama kepada anak-anak, banyak memberi kesan kepada keluarga dan juga masyarakat. Dan yang kedua adalah dakwah. Dakwah ni maksudnya kita sebarkan kebaikan. Kita bekerja pun dakwah, macam mana kita sebagai contoh setiausaha, kita sebagai penyelidik, kita sebagai semua jawatan-jawatan kita tu, macam mana kita nak memastikan ia adalah selari dengan Islam. Dan ini juga adalah terkait juga dengan contoh daripada negara barat tentang perjuangan feminisme dan sebagainya yang mengatakan wanita tak boleh keluar dan sebagainya, tapi sebenarnya contoh-contoh ni telah kita boleh tengok daripada zaman Nabi lagi. Maksudnya sukalah bagi contoh-contoh macam kita kata ada yang kata wanita tidak boleh keluar, hanya duduk di rumah jaga anak. Tapi kalau di zaman Nabi, Sayyidatina Khadijah sendiri adalah seorang usahawan yang berjaya. Macam kita punya moderator ni pun sekarang ke arah usahawan yang berjaya. InsyaAllah kan. Jadi menyumbang kepada ekonomi. Kemudian kalau Aisyah bukan hanya seorang isteri tapi dia juga adalah rujukan kepada keilmuan. Kita ada Nusaibah. Nusaibah ni penting. Nusaibah ni dia adalah jururawat tapi semasa perang Uhud di mana Nabi tercedera dan Nusaibah ni adalah orang yang pertama yang menjadi pertahanan kepada Nabi. Walaupun dia hanya jururawat tapi di satu keadaan genting dia menjadi benteng utama. Kita panggil sekarang waktu frontliner kan. Maksudnya ini adalah peranan-peranan penting. Mungkin dia hanya kita lihat dia ada 1-2 contoh tapi 1-2 contoh ni sangat signifikan menunjukkan dia adalah wujud keperluan. Maksudnya kita boleh untuk berada situ. Dia bergantung kepada individu dan sebagainya. So saya rasa ini 3 peranan utama yang menjadi perjuangan Helwa sejak dari dulu sehingga sekarang. Mungkin apa yang berbeza adalah suasana, keadaan, mungkin kefahaman waktu dulu berbeza daripada sekarang tapi kita kena pastikan kefahaman yang betul. So benda-benda macam ni menjadi penerus kepada perjuangan Helwa lah. Dan yang paling utama sekali kita sentiasa memastikan dia selarilah dengan apa yang ada di peringkat nasional. Contohnya di peringkat sekarang kerajaan menggalakkan untuk wanita berada di kepimpinan 30%. Mungkin kita ada menggalakkan penglibatan wanita dalam ekonomi. So benda-benda ini juga menjadi sebahagian daripada fokus-fokus dan agenda Helwa lah. Saya rasa kita ada banyak program-program Helwa yang akan diterangkan nanti. Secara ringkasnya itulah siapa Helwa. Kita adalah wanita-wanita daripada ahli ABIM yang juga mengalu-alukan kawan-kawan Helwa di luar sana lah untuk bersama dengan kita juga kita buat program-program untuk memahami tugas wanita dan bagaimana kita nak berperanan di dalam keluarga dan juga masyarakat kerana wanita mempunyai peranan yang besar dan signifikan dalam keseluruhan kita punya kehidupan. Okey. Saya rasa panjang lebar dah tu, mungkin cukup untuk kali ni. Terima kasih. Terima kasih Kak Fatin atas saya merasakan bila saya dengar penerangan Kak Fatin tu, saya rasa saya lebih memahami apa sebenarnya yang Helwa nak buat dan apa sebenarnya aspirasi yang telah Helwa laksanakan selama ini. Dan kita dapat rasakan bila Kak Fatin kata apa saja pekerjaan di langit dan di bumi ni wanita boleh buat kan, tak ada masalah. Dan malah dalam sejarah sendiri ada contoh-contoh wanita yang mempunyai pelbagai kerjaya yang kita boleh teladani dan contohi. Okey, saya tak nak panjangkan lagi saya punya ni. Saya akan terus kepada panel kita yang kedua, saudari Puan Siti Nur Sakinah untuk menerangkan serba sedikit apakah program-program yang sedang Helwa laksanakan atau yang telah Helwa laksanakan dan program-program akan datang yang akan Helwa laksanakan. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada pengerusi dan juga Ketua Helwa, Puan Cik Fatin Majinanuddin. Maaflah kerana kalau ada sedikit gangguan maklumlah kita sekarang sedang fasa work from home, bekerja daripada rumah. Satu struggle yang saya rasa semua ibu-ibu muda di luar sana merasainya. Di saat kita nak buat kerja kan, ada turut terlibat sama adalah anak-anak yang gitu excited nak membantu ibu ni melakukan kerja rumah. Okey, baiklah, seperti biasa setiap tahun ABIM melaksanakan banyak
program-program apabila Ramadan dan tidak ketinggalan Helwa juga. Di mana antara program dengar ke? Dengar. Boleh dengar, teruskan. Okey, baiklah. Dan jadi antara program yang setiap tahun kita lakukan ialah program Dapur Helwa Ramadan. Di mana program Dapur Helwa Ramadan ini konsepnya ialah di mana kita menyediakan makanan berbuka dan bersahur kepada mereka-mereka yang memerlukan. Dan tahun ini pula sedikit berbeza. Kalau sebelum ini memang kita turun ke lapangan bertemu dengan mereka ini, dia tergolong daripada golongan-golongan fakir miskin, asnaf mahupun golongan pelajar. Tapi kali ini kita buat secara jarak jauh lah kerana semua kena duduk di rumah saja. Okay, kita sasarkan jumlah kutipan RM14,000 di mana wakil-wakil kita di setiap negeri, di semua 14 buah negeri akan menganjurkan menyediakan makanan berbuka dan bersahur kepada golongan sasaran kita tadi. Ada dua objektif Dapur Helwa ini. Pertama ialah untuk membantu golongan yang memerlukan. Yang kedua pula kita nak membantu untuk kepada para peniaga-peniaga kecil ini untuk ialah bagi mendapatkan sumber rezeki yang stabil lah, sebab di mana caterer-caterer yang kita akan tempatkan inilah di kalangan pada peniaga-peniaga kecil yang kehilangan sumber pendapatan sepanjang tempoh PKP ini. Kemudian yang kedua ialah kita telah pun bermula sebenarnya, iaitu Rahmah Circle. Okey, untuk pengetahuan di bawah pembangunan keluarga kita ada dua fokus utama. Pertama ialah keluarga Mawaddah Warahmah, di mana fokus kepada model-model keluarga muda. Yang kedua ialah Rahmah Support Team, di mana Rahmah Support Team ini merupakan kumpulan sokongan psikososial. Terdiri daripada para volunteer-volunteer kita yang terlatih untuk memberikan khidmat sokongan psikososial lah kepada mereka memerlukan. Bawah Rahmah Support Team ni, selain daripada kita menyediakan talian, kita juga mengadakan beberapa siri-siri latihan dan juga perkongsian ilmu. Antara program ni adalah Rahmah Circle yang telah pun berlangsung, di mana kita nak masuk ke round yang kedua Rahmah Circle yang bakal berlangsung hujung minggu ni, yang turut akan diisi oleh kita punya pengerusi madrasah Saudari Amalina. Yang kedua adalah training kita secara berkala, yang mana kita hadirkan para pakar psikologi, kaunselor, mereka yang punya pengalaman luas dalam mengendalikan kes-kes psikososial ini untuk memberi latihan kepada para aktivis kita. Okey, kemudian kita juga di bawah Helwa juga, selain daripada program bersifat berkala ini, Remaja Baitur Rahmah, di mana rumah ini telah beroperasi selama 10 tahun dan di mana para penghuni terdiri daripada remaja yang mengandung, di mana mereka mendapatkan perlindungan, pemulihan dan juga rawatan sepanjang mereka berada di sana. Jadi komitmen kita sangat banyak yang perlu dilaksanakan, dan ini mustahil untuk dilaksanakan oleh segelintir sahaja, tapi memerlukan sokongan daripada kesemua ahli Helwa ABIN. Dan yang terakhir, Tadarul Al-Quran. Al-Quran ini di mana kita akan buat secara berjilid semua Helwa-Helwa kita di seluruh Malaysia untuk menyemarakkan lagi bulan Ramadan ini dengan aktiviti Tadarus Al-Quran dan juga tadarus. Semua Helwa ABIN di seluruh Malaysia terlibat dengan tadarus ini, di mana kita akan ada grup-grup kecil lah di kalangan usrah-usrah unit yang kita ada. Cuma saya nak tambah satu sikit lagi tentang program kempen Seorang Sekampit Beras. Ni adalah program utama ABIN lah, yang memang kita dah jalankan sejak 8 tahun. Sebab kalau sebelum ini unit ni menghadapi COVID-19 ni kan, jadi kita kena sedia maklum lah, lebih ramai sebenarnya orang memerlukan di luar sana. Jadi kita dalam program ini memerlukan dana yang sangat banyak, dan harapnya para penyumbang yang dermawan di luar sana dapat terus menyumbang, dan hopefully kita dapat membantu lebih ramai lagi
yang memerlukan di luar sana. Apa yang Sakinah bagi maklumkan tu dah merangkumi, tapi secara overallnya yang tadi berdasarkan 3 perkara tadi, yang pertama kita buat program-program yang membangunkan apa yang kata peribadi, meningkatkan ilmu dan kemahiran. So setakat ni macam Rahmah Circle kita meningkatkan ilmu. Kita ada juga siri-siri tadabbur Al-Quran bersama kita punya mantan timbalan timbalan presiden Abim, Ustaz Naim, tentang dengan tadabbur Al-Quran. Kemudian kita ada mengupas tokoh-tokoh wanita dalam Al-Quran. Itu adalah siri-siri peningkatan ilmu. Kemudian kemahiran macam sebagai tadi ada disebut tentang talian rahmah. Talian rahmah ni adalah sebenarnya kita telah membuat rahmah support team ni satu satu kumpulan sokongan kepada isu-isu kesihatan mental. Kemudian bila kita lihat situasi COVID ni, kita tengok ada keperluan mendesak lah untuk menjadi sokongan kepada mereka-mereka yang mengalami masalah kesihatan mental, contohnya anxiety, mungkin stres yang perlukan kepada sokongan nak orang dengar dan sebagainya kan. So saya rasa semua di sini adalah sebahagian daripada kita punya kumpulan sokongan dalam talian rahmah lah. Dan ini adalah bila kita dah dan kita juga sebagai orang yang menjadi penerima panggilan, kita juga perlu kepada kemahiran macam mana nak mendapatkan jawapan, macam mana nak mengangkat call, macam mana nak menjawab persoalan-persoalan yang diajukan. Jadi kita juga mengadakan sesi latihan bersiri. Ini yang kita lakukan pada minggu lepas. Kita ada buat siri bersama saudara Akif Basri yang merupakan seorang psikologis lah, clinical psychologist. Kita belajar tentang sukarelawan kesihatan mental. Kemudian itu adalah kemahiran. Kita ada banyak lagi kemahiran lain macam penulisan dan sebagainya. Dan ya, yang lain-lain seperti untuk COVID ni, kita ada buat tabung COVID. Yang kita sangat berterima kasih kepada semua penyumbang kita. Sebenarnya untuk tabung COVID kita sasarkan 13,000. Tapi yang kita terima alhamdulillah adalah 16,000. Dan kita telah membantu ramailah dari kalangan, itulah sebab kita ada daripada Perlis ke Johor, Sabah, Sarawak, kita punya bantuan pun merangkumi jugalah beberapa negeri di seluruh Malaysia. Kemudian kita ada juga sebab tadi kan kita kena memberdaya wanita ni dalam banyak bidang kan. So kita ada juga penjualan kurma sempena Ramadan. Dan alhamdulillah untuk makluman kurma kita pun stok dah habis. Terima kasih juga kepada semua yang menyokong dengan membeli kurma kita. Sebahagian itu 25% daripada penjualan kurma kita juga diberikan kepada tabung COVID-19 lah untuk bantuan. Kemudian apa ya lagi dan program-program yang kita, sebab isu COVID-19 ni kita kena adapt lah dengan keadaan kan. Sebab kita tak boleh keluar dan sebagainya, kita banyak, dan alhamdulillah kita ada teknologi yang membantu. Ya, alhamdulillah boleh jumpa Kak Fatin dalam Zoom. Mungkin sebelum ni kita macam mana nak tadarus kan. InsyaAllah kita buat tadarus pun online, kita buat training pun online, kita buat program-program yang online lah. So maksudnya sekarang ni mungkin program kita lebih kepada training online, tadarus, dan juga kita bagi bantuan pun mengikut apa yang sepatutnya lah, tak boleh keluar kan. So keluar pun mengikut jumlah yang tertentu. Mungkin setakat ni itulah. Yang cumanya untuk talian rahmah tu lah, saya fikir kita mengalu-alukan lah pada mereka yang rasa perlu kepada sokongan, boleh kontak kita punya talian rahmah lah pada nombor yang ada di poster kita. Boleh. So jadi program Dialog Helwa ni kita nak lebih mempromosikan apa program-program yang Helwa dah lakukan. Antaranya talian rahmah tadi je lah. Bila kita mula start arahan kawalan pergerakan ni, perintah kawalan pergerakan ni, kita dapati ramai orang berada dalam keadaan emosi yang tidak stabil kerana tak boleh keluar rumah kan, tak boleh jumpa dengan keluarga, berjauhan. Jadi ramai yang menghubungi kita untuk mendapatkan sokongan dari sudut emosi dan mental. So kita insyaAllah kita punya sukarelawan yang menjawab
Talian Rahman ni adalah sukarelawan yang sentiasa mendapat Mbak kata Kak Fadil tadi, pertambahan skill untuk lebih kompeten menjawab soalan-soalan ataupun menjawab ataupun mendengar lebih. Kalau dalam sokongan emosi ni dia lebih kepada mendengar kan. Okey, sebenarnya kita dah dekat 30 minit bersiaran. Jadi itu sebenarnya dah lebih limit. Saya anggarkan semua 20 minit saja. Jadi saya rasa setakat ini saja. Kita jumpa lagi minggu depan, InsyaAllah hari Rabu 10 pagi. So kita akan war-warkan kita siapakah panel jemputan pada minggu hadapan. Dan so kita mohon semua untuk terus mengikuti WAP TV dan juga page Helwa Abim Malaysia untuk mengetahui lebih lanjut apakah program-program yang akan kita laksanakan. Okey, akhir sekali ada tak pesanan terakhir daripada saya minta 3 perkara daripada Kak Fatin dan 3 juga daripada Siti Puan Sakinah untuk berkongsi. Lebih-lebih lagi kita nak menjelang Ramadan ni kan. Apa tips-tips Ramadan ni? Okey, Kak Fatin dulu. Okey, menjelang Ramadan ni saya rasa lagi 2 hari kalau tak salah untuk kita menyambut Ramadan. Saya suka bila terima Ramadan ni, ramai yang cakap Ramadan ni adalah ibarat satu tetamu besar yang akan datang ke rumah kita, macam VVVIP. So macam mana sambutan kita kan? Setakat ni macam mana? Tapi saya rasa untuk Ramadan kali ni berbeza lah kot daripada Ramadan sebelumnya. Sebab kita tak boleh lagi melakukan kebiasaan kita, pergi tarawih di masjid, buka puasa di masjid ataupun membeli di bazar Ramadan. Tapi saya rasa kita kena sentiasa beradaptasi dengan perubahan kan. Maksudnya apa yang kita boleh buat. Saya fikir inilah ruangnya untuk kita meluangkan lebih masa bersama keluarga. Maksudnya dah tak boleh solat di masjid, kita solatlah bersama keluarga. Kita buka puasa di rumah, masak kan. Sekarang ni semua orang dah menjadi chef di rumah kan, insyaAllah. Dan juga kita boleh bertadarus bersama keluarga. Maksudnya ini adalah peluang untuk berkualiti bersama keluarga. Kemudian saya fikir yang kedua adalah meningkatkan, kita sentiasa disarankan untuk meningkatkan ilmu kita. Maksudnya kalau dulu mungkin kita tahu puasa ni, apa yang tadi yang kedua, maksudnya meningkatkan kita punya ilmu. So sebelum ni kita kata puasa ni tahan diri dari subuh sampai maghrib je kan. Mungkin kita boleh tingkatkan dengan pembacaan, kita dengar ceramah-ceramah daripada ustaz-ustaz dan juga ilmuwan kita lah, untuk bukan sekadar bulan puasa saja, tapi saya rasa ilmu-ilmu yang berkaitan lah, meningkatkan macam mana lebih memahami kan. Kita tahu salah satu objektif puasa ni adalah mendapat takwa. So macam mana kita nak mendapatkan takwa, mungkin apa ciri-ciri takwa, macam mana bertakwa dan sebagainya, dan itu adalah yang kedua lah. Maksudnya kita boleh sama-sama meningkatkan ilmu sebab kita ada banyak masa ni di rumah bersama keluarga dan sebagainya kan. Selain aktiviti bersama keluarga, mungkin kita juga perlu ada ruang untuk diri kita sendirilah. Dan yang terakhir sekali saya rasa bersama-samalah mendoakan dan mengikut apa yang telah disarankan, iaitu kekal di rumah dan kekalkan sihat. Maksudnya kita mesti buka puasa pun sebab ini adalah peluang untuk kita mencari makanan-makanan bernutrisi untuk kita dan juga keluarga. Kita boleh pilih kita nak makan apa dan sebagainya kan. Dan selain itu saya rasa objektif puasa juga adalah untuk kita sama-sama berkongsi dengan sahabat-sahabat saudara kita. Mungkin kita kena ingatlah jiran-jiran yang mungkin tak berkemampuan, berkongsi juadah, berkongsi rezeki dan sebagainya. Dan seterusnya adalah kekal berhubung. Maksudnya mungkin kita punya masa ni agak lama lah, mungkin sehingga kita tak pasti sehingga bila. So teruskan berhubung dengan keluarga kita. Untuk akan datang lebih ramai lagi yang kita tampilkan dengan topik-topik yang tidaklah berat tapi ada manfaat lah, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Kak Fatin. Okey, seterusnya Sakinah, kalau ada apa-apa tips atau persediaan menyambut bulan Ramadan ni, insyaAllah. Okay,
kepada ibu-ibu muda di luar sana, saya kira memang puasa ni tidaklah sama dengan keadaan kita berpuasa tidak ada komitmen mengandung dan melahirkan ni lah. Di mana antara golongan-golongan yang mempunyai cabaran besar ketika berpuasa adalah antaranya ibu yang hamil dan juga yang menyusukan anak. Jadi pastikan sepanjang tempoh ini walaupun kita perlu berpuasa, kita punya pemakanan terjaga dan seimbang. Dan antara tips-tips yang boleh kita amalkan ialah pertama ialah dengan memakan kurma dan susu yang secukupnya. Seperti tahu, kurma ini antara khasiat dia adalah menambahkan susu ibu kan. Dan juga susu ni pun bagus juga untuk sebab kita tahu bila kita menyusu banyak kalsium yang kita perlukan kalsium dan juga zat yang secukupnya, berkualiti dan cukup untuk anak kita. Yang kedua ialah untuk mengambil makanan secara seimbang. Walaupun kita hanya makan 2 kali sahaja, jangan ini jadi alasan untuk kita makan sesuka hati tanpa memastikan makanan kita ni portionnya adalah mengikut diet yang sepatutnya. Juga janganlah disebabkan puasa ni juga kita kekurangan zat pula kan. Jadi kena pastikan menu kita buka puasa sahur tu mengikut diet yang terbaik lah. Kemudian yang ketiga lah membanyakkan minum air kosong. Kita kalau tak mengandung sekalipun kita perlu minum paling kurang pun 2 liter sehari. Ini kan kita mengandung, kita menyusukan anak, air lebih lagi diperlukan. Jadi pastikan sepanjang tempoh kita boleh minum air tu. Maksudnya antara lepas maghrib hinggalah ke subuh tu pastikan kan kita mengambil air yang secukupnya. Dan apakah perkara yang perlu dielakkan ketika berpuasa orang bagi wanita yang hamil ialah pertama ialah kurangkan pengambilan minuman seperti kopi dan teh sebab minuman seperti ini mengandung kafein yang tinggi dan ini akan menyebabkan kita banyak dehydrated. Yang kedua ialah kurangkan pengambilan makanan berempah dan juga berminyak sebab benda-benda ni pun menyebabkan banyak komplikasi kepada badan kita lah. Itu saja rasanya. Terima kasih Sakinah. Okay, itu banyak tips-tips makanan yang penting terutama untuk ibu-ibu di luar sana sebabnya itu yang paling penting lah menjaga kesihatan diri dan anak-anak. So kita harap semua dapat menjalani ibadah puasa dengan lebih baik dan insya-Allah ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita berakhir sebenarnya kita special segment yang kita akan putarkan selepas saja kita selesai dialog wanita ini. So untuk semua tunggu, kita ada satu video istimewa daripada kanak-kanak cilik. So video ni sangat comel. So semua orang kena stay tune and tunggu sehingga habis program segmen atau slot Helwa pada hari ini. Okey semua, bye. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih Kak Fatin. Assalamualaikum. Kesalam. Pada suatu hari, tinggal seorang Pak Tani dan kawan sahabatnya. 2 orang sahaja. Mereka nak pergi zoo bersama-sama dan nak ambil gambar haiwan yang lain. Tiba-tiba, keluarlah seekor tikus yang kecil dan comel. Lepas tu mereka pun ambil gambar. Cekelik. Tiba-tiba keluar seekor T-Rex yang besar. Lari. Cekelik. Wah, kita selamat pun. Tak ada haiwan lain. Ada kancil lah. Wah, jangan ambil gambar. Cekelik. Bye-bye semua haiwan. Bye-bye. Itulah ceritanya. Terima kasih. I'm paling